Kerajaan perpaduan yang dibentuk minggu lalu berdepan tugas berat untuk mengekang fitnah, pembohongan dan tomahan jahat Perikatan Nasional. Taktik ini menjadi senjata ampuh hingga PN berjaya memperolehi lebih 50% undi pengundi Melayu, berbanding BN mendapat kira-kira 35% dan PH 11%. Tindakan pantas dan drastik mesti dilakukan segera bagi memastikan PN terus mengukuhkan penguasaan di kalangan pengundi Melayu. Lebih-lebih pilihan raya umum bagi 6 negeri lagi bakal dilangsungkan beberapa bulan sahaja lagi. Tidak cukup dengan undang-undang dan penguatkuasaannya, PH dan BN mesti mempunyai pasukan cyber yang mantap, pantas dan agresif untuk bertahan dan menyerang balas segala fitnah dan pembohongan PN. Kemenangan besar PN di Padang Serai membangkitkan kebimbangan pada PH Pulau Pinang, yang terletak bersebelahan, terhadap gelombang hijau yang tidak menunjukkan petanda akan mereda. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow meramalkan PH boleh hilang 6 atau 7 kerusi dalam pilihan raya negeri, PRN, akan datang, berdasarkan trend yang dilihat dalam PRU 15. Walaupun ia tidak menjejaskan penguasaan PH di Pulau Pinang, Chow dilaporkan berkata pengaruh gabungan itu di negeri itu tidak akan menjadi sekuat dulu. Pada PRU 15, PN menang 14 daripada 15 kerusi parlimen di Kedah. Di Pulau Pinang, dua kubu kuat BN, iaitu Kepada Batas dan Tasik Gelugor, juga dirampas gabungan itu. Namun kekalahan paling mengejutkan adalah di Permatan Pao, apabila Nurul Izzah Anwar tewas di tangan calon PN Fawaz Mat Jan. Kerusi itu dipegang keluarga Anwar sejak 1982. 3 kerusi ini adalah kerusi separa bandar dengan orang Melayu merangkumi 70% pengundinya. Jika trend semasa berterusan, tidak mustahil PN akan menang di kerusi-kerusi majoriti Melayu dalam PRN akan datang. Daftar Pemilih Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR, setakat September lalu menunjukkan 26 daripada 40 kerusi dan di Pulau Pinang adalah kerusi campuran di mana Melayu bukan majoriti pengundi, manakala 14 kerusi lagi memiliki sekurang-kurangnya 60% pengundi Melayu. Dua wakil rakyat Pulau Pinang menggesa pihak negeri itu untuk lebih agresif dan giat dalam meningkatkan strategi propaganda dan komunikasi bagi melawan sentimen kaum dan agama yang dibangkitkan PN. Ahli Parlimen Balik Pulau Muhammad Bakhtiar Wan Cik mendakwa PN cuba menakut-nakutkan orang Melayu dengan dakwan golongan anti-Melayu, anti-Islam dan malah komunis akan mengawal Malaysia. Ini propaganda mereka. Jika anda dengar ceramah pengerusi PN, Muhyiddin Yassin, Presiden PAS, Abdul Hadi Awang atau Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Nor, tiada apa selain mencetuskan ketakutan, katanya yang juga timbalan pengerusi PKR Pulau Pinang kepada Malaysia kini. Oleh itu, Bakhtiar menegaskan PH perlu menambah baik strategi komunikasi, terutama di platform seperti TikTok, untuk melawan naratif yang dibawa PN. Ketika saya masuk ke kampung semasa kempen, saya lihat golongan muda sentiasa menonton video TikTok di telefon mereka. Kita perlu kerja keras dalam hal ini. Tentulah kita tak boleh haramkan TikTok tetapi kita perlu mengawal kandungan di dalamnya, terutama yang menyebarkan fitnah dan tuduhan palsu, katanya lagi. Beberapa hari lalu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata dia sedang melihat langkah untuk mengukuhkan undang-undang sedia ada bagi menambah baik kawalan terhadap kandungan media sosial yang provokatif dan ekstrim, namun pada masa sama tidak menjejaskan prinsip kebebasan bersuara. Katanya, ketika pertemuan dengan wakil TikTok, dia ditunjukkan data tentang berapa banyak video provokatif yang dipadam secara automatik oleh sistem media sosial tersebut ketika dan selepas PRU 15. Antara 12 hingga 18 November, TikTok telah memadam 857 video, sementara 1126 video lagi dipadam antara 20 hingga 26 November.
Sementara itu, Adun Permatang Pasir Faiz Fadzil turut membidas PN kerana menurutnya telah mengapi-apikan sentimen kaum dan agama serta menyebarkan maklumat yang salah ketika kempen. Tuduhan komunis, ejen Israel dan sebagainya tidak diasaskan pada fakta dan lebih kepada persepsi bohong yang dibina. Kerajaan Pulau Pinang perlu ambil serius kempen sebegini jika mahu kekalkan majoriti besar di kerana sasaran kempen PN adalah DAP yang menjadi tunggak kepada kerajaan PH di negeri ini, katanya. Dia menggesa PH Pulau Pinang untuk menambah baik jentera publisiti dan mencadangkan agar turut menggunakan video pendek untuk mempromosikan dasar dan tindakan, terutama untuk orang Melayu di negeri itu. Naratif politik pula perlu dibaiki dari sudut kandungan dan penyampaian. Perlu lebih ramai tokoh agama membuat penjelasan kepada rakyat tentang sentimen perkauman yang dimainkan itu adalah fitnah, katanya lagi. Selain menarik sokongan pengundi muda, Faiz juga berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap penceramah agama yang membangkitkan sentimen kaum dan agama di Pulau Pinang. Parti Amanah Negara Kawasan Hang Tuah Jaya sedang mengumpul dana untuk membantu kempen pilihan raya negeri Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu. Sudilah kiranya hulurkan derma ikhlas untuk kami.